Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwata illa billahil alil azim. Rabbi ishrah li sadri wa yassiril amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma alimni ma jahiltu wa zakirni ma nusitu amma ba'. Yang dikasihi tuan-tuan imam, tuan-tuan Bilal, tuan-tuan Siak, nazir masjid, ahli jawatan kuasa masjid, para asatizah, para alim ulama, tuan-tuan guru, hadirin hadirat muslimin muslimat yang dikasihi Allah sekalian. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurnia waktu yang Allah berikan kepada kita, dapat kita sama-sama hadir pada pagi ini untuk solat subuh berjemaah. Seterusnya Allah memberikan kepada kita sedikit kelapangan waktu untuk kita duduk sama-sama lepas subuh mendengar tazkirah kuliah subuh pada hari ini. Moga-moga Allah menilainya sebagai amal saleh, sebagai bekalan yang boleh kita tunjukkan di depan Allah Subhanahu wa taala di hari akhirat kelak nanti. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah As-Sajdah, Allah sebut, walau tara idzal mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim rabbana absarna was sami'na farji'na na'mal salihah inna muqinun. Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga umat Nabi Muhammad. Allah kata, walau tara, sekiranya kamu dapat melihat, wahai Muhammad, wahai umat Muhammad, sekiranya kamu dapat melihat siapa al-mujrimun, iaitu mereka golongan orang-orang yang melakukan dosa dekat muka bumi ini, yang hidupnya buat salah, buat silap. Ketika mana mereka ini dihisap di hadapan Allah Subhanahu wa taala di hari akhirat kelak nanti, Allah cerita pada Nabi, benda tak berlaku lagi, masih belum berlaku, perkara yang akan datang yang berlaku di hari akhirat kelak nanti. Tapi Allah dah rekod dalam Quran. Allah cerita kepada Nabi Muhammad dan umat Nabi Muhammad agar memahami, mendengar dan menjadikannya sebagai pengiktibaran dalam kehidupan seharian. Allah sebut mereka golongan yang melakukan dosa ini, kata Allah, nakisu ru'usihim 'inda rabbihim. Mereka akan bagaimana? Tunduk, menundukkan kepala ketika mana buku catatan mereka dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala, diperlihatkan ni. Inilah amalan-amalan yang kita buat sementara kita hidup dekat dunia. Allah Ta'ala bagi umur 40, 50, 60, 70, 80 tahun. Allah buka, bentangkan ni amalannya. Amalan-amalan dosa yang kita buat begini. Tidak ada walau sebesar zarah sekalipun Allah tertinggal. Maka pada ketika itu kita memang tak boleh buat apa. Kita hanya yang boleh kita buat, nakisu ru'usihim, kata Allah. Kita tundukkan kepala, rasa malu, rasa bersalah, segala-galanya ada dalam kita. Tundukkan kepala depan Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada ketika itu yang kita ucapkan depan Allah, Allah dah sebut. Bahawa kita akan sebut depan Allah, Rabbana, ya Allah. Irji'na, ya Allah, pulangkan kami balik ke dunia. Irji'na, pulangkan kami balik ke dunia. Na'mal Rabbana absarna, ya Allah, kami dah tengok dah ni amal-amal kami dah tengok. Wa sami'na, dan kami dah dengar semua tentang nikmat syurga, neraka, dihisap depan Allah. Kami dah tengok, kami dah dengar. Irji'na na'mal salihah, ya Allah, pulangkanlah kami balik ke dunia untuk apa? Na'mal salihah, supaya kami boleh buat amal-amal yang saleh. Inna muqinun, kami telah yakin ketika itu. Itu permintaan kita ketika mana kita berada di depan Allah Subhanahu wa taala. Tapi tuan-tuan,
Allah sebut dalam surah Ali Imran, dalam surah Al-An'am, Allah sebut, walau ruddu la'adu limanhu anhu. Allah kata, kalaulah orang tadi yang dah nampak dosa dia buat tadi, Allah kata, kalau kami pulangkan balik mereka ni ke dunia, adakah dia akan ubah perangai dia jadi lebih baik? Adakah mereka dulu dekat dunia buat maksiat, buat dosa, maka setelah nampak azab Allah, dibentangkan bucu tatatan, kalau Allah pulangkan balik ke dunia, adakah mereka ini nak buat benda baik, amal saleh? Yang dia kata nak amal salihan itu. Allah sebut dalam surah Al-An'am, walau ruddu la'adu limanhu anhu. Kalau kami pulangkan mereka ni balik ke dunia, la'adu limanhu anhu. Mereka ini akan terus buat yang dulu dia pernah buat tu, dia akan buat balik. La'adu limanhu anhu. Walaupun dia dah pernah tengok hisab, dah dikira, tapi kalau Allah balikkan ke dunia, dia tak berubah, tuan-tuan. Dia akan buat balik benda yang dia buat dulu. Kalau dia merompak, dia merompak. Kalau dia bunuh, dia bunuh. Kalau dia berzina, dia berzina. La'adu limanhu anhu. Mereka kembali buat apa yang dulu masa dekat dunia dia buat. Wa innahu lakadzibun. Mereka ni golongan yang pendusta. Kenapa, tuan-tuan? Kerana takdir Allah tu dah berlaku. Allah menentukan takdirnya, ada di sisinya, dan takdir itu telah berlaku, telah lepas. Takdir itu tidak boleh ditarik balik. Maksudnya kalau hari ini Allah beri kita waktu dan masa, tuan-tuan boleh datang, bangun, walaupun hari ni hari Isnin, bukan hari Ahad, datang susah, ngantuk bagaimanapun, datang untuk solat subuh berjemaah. Kalau Allah Ta'ala bangkitkan semula nanti, dia memang datang subuh juga. Kalau pagi ni tuan-tuan buat maksiat, maka kalau dibangkitkan semula, dia akan tetap buat maksiat. Tak boleh ubah takdir Tuhan itu. Maka waktu keemasan yang Allah beri dekat kita, umur 50, 60, 70 tahun ini, kita kena gunakan sebaik mungkin. Supaya apa? Supaya apa yang kita buat itu menjadi na'mal salihan. Amal-amal yang saleh. Yang boleh kita tunjuk depan Allah. Yang boleh kita katakan, ya Allah, ya Tuhanku, aku engkau, ya Allah, kau bagi aku umur 60, 70, 80 tahun. Ya Allah, ini yang aku bawa. Aku datang sembahyang subuh berjemaah, aku datang qiyam, aku berpuasa, aku infak. Aku duduk pengajian-pengajian agama, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhanku. Kita boleh sebut depan Allah. Jadikanlah dia amal-amal saleh supaya dinilai oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan kebaikan yang berlipat ganda. Jadi tuan-tuan, kita ni pada pagi ni semua ni geng pahlawan subuh semuanya kan. Warrior, subuh warrior kan. Hebat semuanya. Ramai jemaah dekat sini ramai. Tapi yang jadi panglima, yang jadi hebat-hebat ni yang dapat hadir ni. Yang lain masih tewas di belakang kan. Dia masih kalah untuk menarik selimut, tak cukup kuat. Kalau Allah berikan mereka kekuatan, mereka mampu untuk mengubah. Tapi tuan-tuan, orang yang Allah pilih. Tuan-tuan datang ke sini, anak-anak tak datang, ataupun isteri ataupun suami tak datang, tak boleh nak ubah besok. Kalau Allah pulang balik ke dunia, tak boleh ubah. Benda yang sama berlaku. Syukur pada Allah dengan nikmat yang Allah bagi, kita dapat hadir sama. Kita ni kalau kita berada dalam nikmat Allah ni, kadang-kadang kita tak terasa tengah buat datang. Dia jadi rutin harian. Tak rasa. Tapi mereka di luar sana yang tak merasa, tak dapat pergi, tak dapat datang. Bila dapat tu Allahu Rabbi nikmatnya, merasakan kenikmatan yang Allah berikan. Hadirin hadirat muslimin muslimat yang dikasihi sekalian, pada pagi ini saya nak berbicara tentang satu tajuk, iaitu nikmat syahid dalam peperangan. Nikmat syahid yang diterima oleh orang-orang yang berjuang pada jalan Allah. Kita sekarang ni memang tahu bagaimana suasana sahabat-sahabat kita, ikhwan muslimin yang berada di Gaza. Dah sebulan lebih dah dekat sana, kena bantai sampai hari ini. Dan angka kematian itu, angka syuhada itu dah belasan ribu yang mati.
bagaimana mereka ini Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka ni kekuatan. Kekuatan yang mana boleh bertahan, mempertahankan tempat tinggal mereka terus menerus. Tak lari keluar terus, tapi mereka terus bertahan. Untuk apa mereka duduk di sana? Kerana mereka mempunyai keyakinan untuk menjadi para syuhada, menjadi golongan yang syahid di jalan Allah. Yakin. Baca ayat Quran, baca hadis-hadis Nabi SAW, mereka mempunyai kekuatan, keyakinan yang utuh. Kalau kita berada tempat mereka ni tak tahu lagi tuan-tuan. Kita cabut dah, kemas beg, ambil dokumen yang penting, kad pengenalan, IC, pasport, dah boleh pergi tempat lain dah kan. Kita, tapi mereka Allah berikan kekuatan, dan kekuatan itu sifatnya subjektif. Kuat, bukan semua orang kuat, tapi kekuatan itu anugerah daripada Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Kita tengok beberapa ayat Quran, hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang golongan yang syahid fi sabilillah. Di ulama ni dia pecah. Syahid ni ada syahid dunia, ada syahid akhirat. Syahid dunia mati terbakar, mati beranak, yang tu kita tak nak cerita lah. Sana kita nak bincang yang syahid memang dia duduk dekat rumah, duduk kemudian bom datang. Tuan-tuan hari ni duduk dengan penuh tenang, boleh cari parking yang terbaik, tempat bersandar, relax kan. Mata pun ngantuk, slow, kuyu. Tak, saya lelah kan, hilang. Kejap timbul, kejap tak dengar. Bila balik rumah dia kata, orang rumah tanya, apa yang ustaz cerita tadi? Tak apa dengar, ustaz tu cakap tak apa jelas. Kadang dengar, kadang tak dengar. Tenggelam timbul. Rupanya dia tidur sedar, tak sedar. Kan? Itu yang berlaku ni. Nak ceritanya kita sini berada dalam keselamatan, tenang. Tu pasang aircon pula kan, sedap. Angin, sepui-sepui bahasa. Slow, jangan sap. Itu suasana kita di sini. Tapi rakan-rakan kita berada di sana, mereka tak dapat suasana gini. Tak dapat nak pergi masjid kena bom. Tak dapat nak suasana dengar ada ceramah kuliah agama, tak ada. Mereka hanya duduk tunggu bila peluru nak sampai. Duduk, dengar tengok, rumah sebelah, rumah aku belum lagi, ya kan? Duduk, tengok sana pula, hancur. Tengok jiran, adik-beradik mati, seorang-seorang, satu keluarga. Hanya menunggu masa bila peluru pepandu, roket, soruh, kumpulah tu nak jatuh kat rumah dia, dia pula mati. Kan? Begitu. Dia menunggu suasana begitu. Kalau kita, tuan-tuan, kalau kita mungkin sebaliknya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ali Imran, Allah rekodkan, wala tahsabanna allazina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya inda rabbihim yurzaqun farihina bima atahumullahu min fadli wa yastabshiruna billazina lam yalhaqu bihim min khalfihim alla khawfun alaihim wala hum yahzanun. Yastabshiruna bi ni'matin minallah wa fadlin wa annallaha la yudhi'u ajral mu'minin. Allah rekod dalam Quran. Allah Ta'ala kata, wala tahsabanna allazina qutilu fi sabilillahi amwata. Kamu jangan sekali-kali menyangka mereka orang-orang yang terbunuh, yang mati pada jalan Allah, yang menjadi syahid pada jalan Allah dalam perang, ma'rakah, ghazwah, sariyah ini. Amwata. Kamu jangan sangka, kira mereka itu mati. Walaupun zahirnya kamu nampak mati. Kamu nampak mati, berkecai badan, berkecai kepala, berkecai darah, jasad bergelimpangan dekat jalan. Jangan kamu sangka mereka ini mati. Allah kata, bal ahya'un 'inda rabbihim. Bahkan mereka ini hidup di sisi Tuhan mereka. Dia hidup. Kita nampak mati, tapi Allah kata mereka ini hidup. Hidup di mana? Hidup di sisi Allah. Yurzaqun.
Bukan setakat hidup, tetapi Allah berikan kepada mereka rezeki-rezeki yang melimpah ruah daripada Allah. Kita nampak hancur seorang, hancur, mati, kepala putus, tangan putus, berkecai. Allahu Rabbi, kan? Sedih kita tu, sedih dunia. Kita nampak begitu. Tapi sebenarnya mereka ni Allah sebut ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Hidup di sisi Allah dan Allah berikan kepada mereka ni rezeki. Kemudian Allah Ta'ala kata farihina bima atahumullahu min fadli. Mereka tadi, golongan yang menjadi syahid itu, fisabilillah, yang mati pada jalan Allah itu, mereka farihina bima atahumullahu min fadli. Mereka ni sangat bergembira. Tadi nak mati, dah mati itu farihin, mati itu sangat seronok. Bima atahumullahu min fadli, dengan apa kelebihan yang Allah berikan kepada mereka. Allah berikan kelebihan yang kita tak tahu tadi, yang dikatakan rezeki Allah, yang dikatakan hidup di sisi Allah itu. Min fadlihi, daripada kelebihan-kelebihan yang banyak Allah berikan. Kemudian bukan setakat mereka rasa gembira, wa yastabshiruna billadzina lam yalhaqu bihim min khalfihim. Dahlah mereka ni mati, dah mati. Kemudian mereka yang dah mati tu, dia tahu, aku ni ada kawan, imam tak mati lagi, Bilal tak mati lagi, pengerusi tak mati lagi, Nazir masih hidup lagi, masih ada kat rumah-rumah, kan? Pada kita jemaah dah tahu dah, yang ni bendahari pun tak mati lagi. Yang dah ada bersama dengan dia mungkin 4-5 orang AJK je yang dah syahid sama dengan dia. Mereka ni kata Allah, wa yastabshiruna billazina lam yalhaqu bihim min khalfihim. Allah berikan kepada mereka yang mati tu, AJK berapa orang tu, berita. Dia ceritakan kepada mereka berita yang gembira, yang mana kawan-kawan mereka ni juga akan menyusul. Tunggu, kawan-kawan tu akan datang bersama dengan mereka. Duk tunggu. Allah Ta'ala kata yang ni pula, mereka ni akan menyusul satu. Yang mana Allah sebutkan sifat mereka ni, alla khawfun alaihim. Golongan yang dikatakan syahid pada jalan Allah ni, alla khawfun alaihim. Mereka ini tidak ada sifat takut. Bila berada dalam suasana itu, penuh hatinya nakkan syahid Allah, alla khawfun alaihim. Dia tak rasa takut, tuan-tuan. Kita ni mati ni rasa takut. Tapi golongan yang nak syahid pada jalan Allah ni, alla khawfun alaihim. Dia tak ada rasa takut. Tuan-tuan tengok klip-klip video, para syuhada yang hidup lagi tu, ada mereka ni takut? Tak. Yang takut, yang lari Zionis, Yahudi itu yang lari. Mereka tak takut. Mereka tunggu itu. Tak ada menyatakan kekesalan untuk menjadi syuhada. Tak ada. Allah khawfun alaihim. Terus berjuang. Dia tak rasa takut. Walahum yahzanun. Dan mereka ini tak rasa sedih. Tidak sedikit pun rasa sedih. Sebab seronok. Dan Nabi SAW dalam satu hadis, Nabi sebut, asyahidu la yajidu alamal qatli illa kama yajidu ahadukum alamal qarsah. Ini nak cerita bagaimana rasa orang yang mati syahid fisabilillah itu, dengan beza dengan kita yang mati atas katil. Yang mati dekat masjid ke, yang mati dekat rumah, yang mati dekat hospital sini. Apa beza mati mereka dengan mati kita? Allah Ta'ala sebut, Nabi kata, asyahidu, orang yang syahid pada jalan Allah tu, la yajidu alam. Mereka ni tak rasa sakit. Al-qatli, sakit mati tu mereka tak rasa. Sakit yang dikatakan sakit mati itu mereka tak rasa. Bagaimana sakit mati kita yang tak syahid pada jalan Allah ni? Nabi sebut, mati kita ni, dia punya sakit itu seperti kena libas
dengan kena libas dengan 300 kali dengan pedang. Ambil pedang tu potong 300 kali. Itu Nabi gambarkan bagaimana dia punya sakit mati tu. Kemudian ada riwayat lain yang menyebutkan orang nak mati ni, rasa sakit mati ni adalah seperti seekor kambing yang mana disiat kulitnya. Ambil, kita biasa kambing hidup-hidup, tegak gantung, kemudian cabut kulit dia, cabut siat kulit dia, tanggalkan kulitnya. Tanggalkan semua pada atas dan bawah. Sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali, 6 kali, 7 kali, ditanggalkan kulit tu. Tu rasa sakit 7 kali, ada riwayat kata begitu. Dan sakit ni tuan-tuan, dia pada kulit. Dia bukan dalam dekat daging-daging, tak, dia pada kulit. Allah sebut dalam Quran, kullama najidat juluduhum badalnahum juludan ghairaha liyazuqul azab. Azab Allah dekat akhirat nanti dia rasa tu pada kulit. Setiap kali kulit kita ni rosak, terbakar, ketika mana berada dalam neraka Allah, kalau masuk neraka lah, mintalah jauh kita masuk neraka. Maksudnya ahli-ahli neraka nanti yang berada dalam neraka Allah, kullama najilat jududuhum badalnahum juludan ghairaha liyazuqul azab. Kulit tu bila terbakar rosak, Allah tukar kulit yang baru. Untuk apa? Liyazuqul azab. Untuk supaya dia terus-menerus merasa azabnya api neraka Allah tu. Dibakar lagi. Sebab sakit tu pada kulit. Tu. Jadi, Nabi sebut seperti mana kambing tu dicabutkan kulit dia. Cabut tanggal. Itu, kita mati. Ada juga riwayat yang menyebutkan seperti mana masukkan sepohon-pohon, satu pohon yang berduri ke dalam mulut kita ni. Sampai ke bawah. Pohon yang berduri. Kemudian, pohon sampai bawah tu direntak. Yang mana setiap duri yang ada pada daun-daun, pokok-pokok batang tu, dia akan sangkut dekat daging-daging kita. Cuba bayangkan, ada satu pohon masukkan dalam badan kita ni, kemudian dia rentap ke atas, yang mana duri-duri itu semua dia tarik kulit-kulit, isi-isi dalam badan itu. Nak pisahkan di antara jasad dan roh. Itu kita mati biasa. Kan? Suasana yang Nabi gambarkan. Tetapi kata Nabi, asyahid la yajidu alamal qatli. Mereka yang syahid, mati pada jalan Allah ni, la yajidu alamal qatli. Dia tak rasa pun sakit mati itu. Illa, melainkan kata Nabi SAW, kama yajidu ahadukum alamal qasah. Tidak lain dan tidak bukan apa yang dirasa ialah seolah-olah salah seorang daripada kamu rasa sakit kena cubit. Kena cubit. Ni, mati syahid pada jalan Allah tu. Tak rasa sakit, melainkan seperti rasa kena cubit saja. Tuan-tuan cuba ambil tangan, cubit. Ada rasa sakit. Ambil tangan, cubit. Ada rasa sakit. Illa kama yajidu ahadukum alamal qarsah. Itu, mereka yang mati syahid tu, begitu suasana dia. Walaupun kita nampak kepala berkecai, badan berkecai, darah mengalir, hancur semua kan. Mati, kena kumbulah peluru dengan bomnya kena. Tapi yang dirasa, itu Nabi sebut Al-Qarsah. Apa dia? Seperti satu cubitan saja. Dia tak rasa sakit-sakit yang kita rasa. Tu digambarkan oleh Nabi SAW tu. Golongan syahid dia rasa begitu. Dan mereka golongan yang nak syahid fi sabilillah ni, pada jalan Allah ni, dia dah dapat satu gambaran. Dah berasa dah nak mati. Sebelum mati tu dia rasa dah nak mati. Dia dah rasa dah tiba masa dia. Contoh kisah
Abdullah, ayah kepada Jabir bin Abdullah. Jabir ni nama ayah dia Abdullah. Dia antara kanak-kanak pertama yang memeluk Islam ketika mana berlakunya perjanjian Aqabah yang kedua. Seorang-seorang je kanak-kanak yang dia pergi dengan ayah dia bai'ah dengan Nabi pada perjanjian Aqabah yang kedua. Kemudian pada tahun berlakunya peperangan Uhud, pada ketika itu sehari sebelum perang itu, perang Uhud, ayah dia Abdullah ni dia mimpi dia merupakan individu pertama yang akan syahid besok perang dalam perang Uhud. Tengok, Allah dah berikan gambaran. Dan bila dia bangun pagi, dia panggil anak dia, Jabir, wahai Jabir, mai sini. Dia kata, Jabir, dia kata, malam tadi aku tidur, aku mimpi bahawa aku merupakan sahabat pertama yang akan syahid besok pada peperangan Uhud. Dia beritahu anak dia dah. Kemudian dia pesan dekat anak dia, wahai Jabir, kamu ada adik-beradik 9 orang perempuan. Jabir ni paling kecil. Kamu ada kakak 9 orang perempuan, kamu jaga mereka dengan baik. Dan dia pesan pada Jabir, wahai Jabir, aku ni banyak utang. Kau settlekanlah hutang-hutang aku ni. Dia ceritakan gini, hutang ini semua. Jabir nak pergi perang sekali, tapi Nabi tak kasih. Umur, tak cukup umur. Tak balik lagi, kanak-kanak. Dan memang berlaku. Besoknya bila berlakunya peperangan Uhud itu, Abdullah, ayah kepada Jabir ni, merupakan orang yang pertama syahid. Fisabilillah. Satu gambaran tu dia dah rasa dah, dia nak syahid ni. Dah tahu dah. Golongan syahid tu dia dah berasa dah. Turn dia dah sampai. Begitu kita tengok ketika mana berlakunya peperangan Badar. Perang Badar ni perang yang pertama lah dalam Islam. Ketika mana perang Badar, sahabat yang nak syahid ini, dia tanya kepada Nabi SAW, ya Rasul, di mana tempat aku? Bila aku syahid nanti? Nabi tu sebut, kamu ni semua duduk dalam syurga Allah. Dia kata, sahabat yang dah nak berdepan dengan tentera kafir musyrikin Mekah pada ketika itu, dia sambil dia makan tamar. Ada tamar yang dia makan. Nak makan tamar tu pun dia tak nak makan dah. Dia kata bakhin. Dia kata, tak nak makan ni, nak. Sebab apa? Dia kata, aku dah mencium bau haruman syurga Allah. Dia dah cium dah, tuan-tuan. Dia nak syahid, dia dah cium dah bau tu. Ni turn dia dah sampai. Dia dah berasa dah, Allahu Rabbi. Dia turn dia dah sampai. Kasturi, haruman syurga tu dia dah cium dah. Turn dia dah sampai. Terus. Dan dia memang terus ambil pedang. Dia terus masuk perang. Dia merupakan syahid. Dia dah diberikan gambaran bahawa dia akan menjadi syahid. Kalau kita tengok beberapa tahun yang lalu ada anak-anak tahfiz kita yang kena kunci dalam bilik kat keramat dulu kan. Kat keramat kena kunci, habis mati dengan ustaz-ustaz dia sekali kan. Tak boleh nak keluar kan. Sampai tong gas ambil, letupkan dalam tu. Mereka ini, kalau tuan-tuan tengok sebelum beberapa minggu semua tu, anak-anak ni dia balik rumah, jumpa mak ayah, track record dia punya track record ni. Bila orang tanya balik, macam mana anak kamu ni dulu, gini kan, kata dia, anak saya dulu, dia cerita, budak. Dia cerita, anak saya ni dari tu dia balik, dia cerita dia mimpi dia naik ke langit. Memang dia tak pernah cerita benda-benda macam tu. Dia naik ke langit, dia begini, dia gitu, gini, dia nampak malaikat lah, dia nampak makhluk gini. Ni golongan yang bakal syahid tu. Dia dah cerita. Bila mak ayah dia teringat anak dia jadi syahid, begitu dia teringat, baru minggu lepas anak dia balik cerita dia naik ke langit, begitu, begini, dia ceritakan suasana mimpi dia tu. Mereka yang nak syahid ni, Allah berikan satu alamat, satu tanda, dia ni bakal syahid fi sabilillah. Tu suasana ketika orang yang nak syahid pada jalan Allah.
Sebab itu dia ada kekuatan. Rasa sakit tu dia tak rasa sangat. Hanyalah seperti satu cubitan. Kemudian Allah sebut dalam ayat ayat 169, 170, 171. 171 Allah Taala kata yastabshiruna bi ni'matin minallahi wa fadl wa annallaha la yudhi'u ajral mu'minin. Mereka bergembira dengan balasan nikmat dari Allah dan limpah kurnianya. Dan ingatlah bahawa Allah tidak akan menghilangkan pahala orang-orang yang beriman. Tengok, Allah berikan mereka ini dengan berita-berita yang gembira. Apa dia? Bi ni'matin minallah. Allah berikan nikmat-nikmat. Yang sifat nikmat itu melimpah ruah. Wa fadlin, dan juga kurnia-kurnia Allah yang banyak. Wa annallaha la yudhi'u ajral mu'minin. Allah Ta'ala kata, dan Allah ni tidak sekali-kali menghilangkan pahala orang yang beriman ini. Wah, berjalan. Golongan yang syahid pada jalan Allah ini. Tengok. Mereka ni inspirasi. Baca ayat-ayat Quran ni terinspirasi. Baca hadis-hadis Nabi SAW ni terinspirasi. Uish, nak mati syahid. Kita kat Malaysia ni kita tak ada anak-anak kita ni tak diajar. Kita pun tak diajar. Kita ada program PLKN. PLKN ni untuk bina jati diri, pertahankan negara. Baguslah tu. Tapi sebenarnya dalam Islam kita ada bab jihad. Bagaimana nak menjadikan hati penuh keimanan, jati diri dan diri, yang mana setiap orang tu mendambakan syahid pada jalan Allah. Islam diajar itu. Tapi kita tak boleh sebut syahid, berjihad. Ini nampak macam nak jadi teroris. Penting tuan-tuan sebenarnya. Kita kena faham dalam kerangka Quran, kerangka hadis Nabi SAW, supaya kita ni tidak tersasar. Tidak tersasar bagaimana dia tak jadilah macam Al-Ma'unah ke, macam kelompok-kelompok yang dia katakan sesat, berjuang. Tak. Benda tu perlu diajar. Tapi tak boleh nak sebut belajar hadis Arba'in 40 pun kalut kan. Sebab hadis 40 pun dah ini ada nak jadi teroris lah tu, ini hadisnya. Agama kita, agama Islam yang nak belajar kita, bukan nak ajar orang kafir. Nak ajar kita hak jenis tak punya lemahnya umat Islam pada hari ini. Itu yang Nabi sebutkan, kita ni kena penyakit hubbud dunya wa karahiyatil maut. Penyakit apa yang ada pada kita ni? Cintakan dunia. Ilmu yang betul daripada Quran dan hadis tak dapat nak disampaikan, menyebabkan akhirnya apa berlaku pada kita? Hubbud dunya. Hidup dekat dunia ni, kita nampak dunia ni aja, hubbud dunya wa karahiyatil maut. Kemudian takut nak mati, ya kan? Itu penyakit. Sedangkan Quran, hadis Nabi aja kena mendambakan diri itu untuk menjadi syuhada fi sabilillah. Dalam anak-anak, dalam diri kita kena ada cita-cita untuk menjadi pejuang syahid pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Okey. Kita tengok asbabun nuzul. Ni ada 3 ayat. Ali Imran 169, 171. Asbabun nuzul, sebab turun ayat ini ada riwayat daripada Ibnu Abbas. Ibnu Abbas menjelaskan bahawa satu saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah telah menjadikan roh saudara-saudaramu yang gugur di medan Uhud berada di dalam rongga burung berwarna hijau. Yang syahid ni, kata Nabi, dia ni akan diletakkan dalam rongga burung berwarna hijau dekat sana. Maksudnya yang syahid ni nanti dia akan letak dalam burung. Ruh-ruh tu akan diangkat, letak dalam burung berwarna hijau. Yang mana dia ni berada di pinggir sungai dekat syurga. Syurga Allah ni dia ada sungai. Itu yang biasa kita baca dalam Quran tu, jannatin tajri min tahtihal anhar. Syurga, bawah syurga tu ada sungai. Benda-benda ni ajaib. Kita mana boleh bawah syurga ada sungai. Kita bawah rumah kita ataupun bawah masjid sini mana boleh ada sungai. Kalau ada sungai roboh lah, kan? Tapi bagi isyarat suruh berhenti sikit lagi okey. Syurga Allah, bawah dia ada sungai. Itu yang dikatakan jannatin tajri min tahtihal anhar. Jadi burung-burung
yang dalamnya itu ada roh para syuhada ni, dia akan berada di pinggir sungai syurga itu. Duduk dalam burung berwarna hijau. Kemudian kata Nabi SAW, burung itu akan memakan buah-buahan syurga. Roh itu, orang syuhada tu duduk dalam badan burung itu, dan burung tu pergi berjalan, terbang ke sana kemari, ke sana kemari, di dalam syurga Allah itu, dan makan buah-buahan syurga. Kemudian dah makan, pergi teringin makan pokok itu, makan buah itu, makan buah di dalam syurga Allah. Jadi roh ni dia dapat berjalan. Dia tengok Allahu Rabbi, tak masuk lagi syurga, tapi dia dapat berjalan bersama dengan burung tu. Tengok suasana seluruh syurga itu. Dia nak ke segini, burung tu bawa pergi sana, sini. Burung tu makan buah-buahan, dan bila letih burung tu, dia akan bertenggek. Burung ni kan dia akan bertenggek, katakan, di atas lampu-lampu yang dibuat dari emas, yang tergantung di bawah arasy Allah Subhanahu Wa Taala. Dia akan ada nanti ada lampu-lampu yang dibuat daripada emas dekat bawah arasy Allah Taala. Jadi burung ni dia akan bertenggek dekat lampu itu. Kemudian kata Nabi, saat mereka telah mendapat makanan, minuman dan tempat tidur yang menyenangkan, mereka akan berkata, okey, ketika mana roh pada syuhada yang duduk dalam burung tu, duduk, burung pun dah kenyang, dia pun nak rehat lah, tidur kan. Dalam tubuh burung tu adalah yang Allah berikan kelebihan-kelebihan yang banyak. Maka mereka ni, roh ni, para syuhada ni, dia akan bercakap. Dia akan berkata, dia kata, jikalah saudara kita yang masih hidup di dunia mengetahui apa-apa yang Allah berikan kepada kita hari ini, duduk dalam nikmat-nikmat tu, roh syuhada tu. Kalaulah mereka kawan-kawan aku ni Nazir belum sampai lagi kan, SU tak sampai lagi, bendahari tak sampai lagi ni kan. Dia kata, kalaulah dia orang ni tahu apa sekarang aku dapat nikmat yang Allah Ta'ala bagi ni, ya Allah, dia kata, mereka tidak akan meninggalkan jihad di jalan Allah. Dia kata, mereka ni pasti tak akan tinggalkan jihad pada jalan Allah, dan tidak akan lari dari medan perang. Maksudnya kalau ada perang tu, takkan lari. Dia akan pergi, dia takkan tinggalkan perang pada jalan Allah. Kalau mereka tahu nikmat yang Allah berikan, dia kata, maka selepas cerita ini, Nabi cerita kepada para sahabat, maka turunlah 3 ayat. Ayat 169, 170, 171 surah Ali Imran, yang menceritakan tentang jangan kamu menyangka orang yang mati pada jalan Allah itu tadi mati, bahkan ini hidup di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tengok satu lagi hadis Nabi. Nabi dia sebut, Nabi dia kata, wallazi nafsi biyadi, kata Nabi SAW, demi Allah, demi zat Tuhan yang mana nyawa aku ini berada dalam genggaman Allah. Kata Nabi, laula anna rijalan minal mu'minin la tatibu anfusahum ayyatakhallafu anni. Kata Nabi SAW, kalaulah tidak kerana memikirkan seseorang mukmin, para sahabat itu, sahabat-sahabat Nabi ni, mereka ni merasa susah, merasa sedih, menyebabkan mereka ni tidak keluar berperang dengan Nabi SAW. Nabi kata, kalaulah aku tak fikir sahabat-sahabat aku ni nak perang tu rasa sedih, rasa takut, perang, takut, pergi perang, takut, kata. Satu, dia kata. Kemudian dia kata, wala ajidu ma ahmiluhum alaihi, dan aku pula, kata Nabi ni, bukannya ada harta banyak, nak perang tu nak sediakan kelengkapannya, nak sediakan kuda, nak sediakan panah, nak sediakan baju-baju perangnya. Aku pula tak, kemampuan pun tak ada mana sangat. Kalau tak aku memikirkan dua perkara ni, kata Nabi, matakhallaftu an sariyatin taghzu fi sabilillah. Niscaya, kata Nabi, pasti aku tidak akan meninggalkan pasukan perang pada jalan Allah. Aku, kata Nabi,
Kalau aku tak fikirkan sahabat, tak fikirkan nak sediakan kelengkapan ni, aku kalau perang aku takkan tinggal, aku akan pergi je. Ada je ruang perang kata Nabi, aku akan pergi. Dengar je ada perang, aku akan pergi. Dia dalam istilah Arab ni ada istilah dia ghazwah. Ada satu dia nama dia ma'rakah. Ada istilah dia sariyah. Kalau sariyah ni, para ulama dia kata sariyah ni yang mana pergi, Nabi dihantar delegasi untuk perang, Nabi tak ikut, nama sariyah. Dia kata dalam 5 orang sampai 800 orang dipanggil sariyah. Kalau ghazwah Nabi ada sekali. Itu panggil ghazwah. Dan Nabi kalau ghazwah tu Nabi akan menjadi panglima tentera yang memimpin peperangan tu. Perang Uhud, perang Badar, Nabi ada. Itu panggil ghazwah. Kalau sariyah ni Nabi tak ikut sekali. Nabi hantarlah para sahabat yang memimpin peperangan itu. Itu. Dan ni disebut Nabi kata, kalau ada peluang aja perang, aku akan pergi, aku takkan tinggal. Kemudian Nabi sebut lagi, wallazi nafsi biadi, demi Tuhan yang mana zat nyawa aku ini berada dalam genggaman Allah. Kata Nabi, lawaditu anni aqtul fi sabilillah. Aku sangat mengharapkan semoga aku ni pergi perang, aku terbunuh dalam perang-perang itu. Nabi SAW. Kalau tak fikirkan sahabat, tak fikirkan lagi, kata ada perang aku nak ikut. Dan bila perang je aku memang lawaditu anni aqtul fi sabilillah. Aku nak pergi perang dan perang tak aku nak mati. Aku tak nak balik hidup, kata Nabi. Lawaditu anni aqtul fi sabilillah. Supaya aku pergi tu untuk mati pada jalan Allah. Kemudian kata Nabi SAW, summa ahya, summa aqtul, summa ahya, summa aqtul, summa ahya, summa aqtul. Yang mana aku mati tu, aku tak nak dia mati terus. Mati, kemudian Allah bagi aku hidup balik. Hidup balik, kemudian pergi perang lagi. Aku mati balik. Mati balik perang, Allah hidup, bagi nyawa balik. Aku pergi perang lagi. Berkali-kali Nabi dia nak macam tu. Pergi perang mati, Allah Ta'ala bagi nyawa hidup, mati balik. Pergi perang lagi, mati balik. Pergi perang lagi, mati balik. Berkali-kali. Itu yang Nabi sebut. Keinginan Nabi untuk menjadi syuhada, syahid di dalam peperangan di dalam Islam. Betapa mereka ni bila kita baca kisah-kisah para syuhada ni, Allah Rabbi dan Tuhan, jauh keimanan, keyakinan mereka ini dengan Allah itu. Kita ni cap ayam kan. Kita ni dengar perang, kemas-kemas barang lah, pergi masuk hutan. Orang dulu kan, dengar perang, rumah ada tinggal, pergi masuk hutan. Kan? Kita tak diajar, tak beri kepahaman yang baik. Jati diri kita tak ada. Melayu, kita ni tak dinampakkan, Islam tu tak meresap bentuk jihad dalam diri tu, tak ada. Tak diajar. Nak ajar pun takut jadi teroris tu ni kan. Dan inilah agenda-agenda puak-puak kafir. Dia tak nak kita ni yakin, percaya dengan benda-benda syahid fisabilillah, jihad fisabilillah. Dia nak kita jadi golongan yang lemah. InsyaAllah, moga-moga apa yang kita kongsikan pada pagi ini memberi inspirasi kepada kita, memberi semangat. Dan kita doakan, terus berdoa sahabat-sahabat kita yang berada di Ghazah tu, Allah berikan kekuatan kepada mereka bakal menjadi syuhada. Walaupun kita nampak benda yang sedih dalam pandangan mata kasar kita, sebenarnya bagi mereka itu sangat menggembirakan. Farihi nabi ma'atahumullah min fadli. Dan kita kena ada dalam diri kita, dalam diri kita kena ada, ya Allah ya Tuhanku, bililah nak beri peluang supaya aku juga berpeluang untuk menjadi syahid seperti mereka. Kena ada tanam dalam diri tu, kena ada. Nampak nikmat-nikmat, tahu kelebihan-kelebihan tu, maka dia akan menyerap dalam diri kita. Barulah kita ni ada kekuatan, semangat. Tak takut dengan mati tu. Pergi untuk mati. Kan? Bersedia ke arah tu? Moga-moga memberi
faedah kepada kita semua pada pagi ini. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma wa la taj'al lahum fina wa la ma'ana wa la may yattabi'una syaqiyya wa la matruda wa la mahruma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.